A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faiz Fatihi bin Badri Syam, nombor metrik 067476. Baiklah, insyaAllah hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk At-Tibaq. Baiklah, pengertian At-Tibaq, banyak pengertian At-Tibaq. Antaranya ialah At-Tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kalimat. Pengertian yang lain pula ialah maksud At-Tibaq berhimpunnya dua kata dalam satu kalimat yang masing-masingnya kata tersebut saling berlawanan dari segi maknanya. Dapat kita simpulkan kat sini bahawa At-Tibaq adalah berkumpulnya dua kata dalam satu kalimah dan satu ayat yang masing-masingnya kata-kata tersebut saling berlawanan dari segi maknanya. Macam tu. Okeylah. Contohnya macam ni. Hal yastawi al-bakhil wal karim. Apakah sama orang-orang yang bakhil dengan orang-orang yang murah? Dalam satu kalimah tu ada dua perkataan yang berbeza. Ada dua perkataan yang berlawanan. Bakhil dan karim. Bakhil dengan pemurah. Baiklah. At-Tibaq juga terbahagi kepada dua, iaitu Tibaq al-ijabi dan tibaq al-salbi. Tibaq al-ijabi, tibaq yang positif. Tibaq al-salbi ialah tibaq yang negatif. Itu akan diterangkan oleh kawan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathi Hakimi bin Mustafa, nombor metrik 067469. Saya akan sambung yang seterusnya, iaitu qad yakuna at-tibaq. Qad yakuna at-tibaq ada empat. Yang pertama, ismaini. Contohnya ialah dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga yang berbunyi huwa awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang bermaksud dia adalah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin. At-tibaq dalam ayat tersebut adalah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dua kata nama. Yang seterusnya fi'laini. Contoh dalam surah Al-A'la ayat yang ke-13 yang berbunyi thumma la yamutu fiha wa la yahya, yang bermaksud selanjutnya dia di sana tidak akan mati namun tidak boleh hidup. At-tibaq dalam ayat ini ialah mati dan hidup, dua kata kerja. Yang seterusnya harfaini, iaitu dua huruf. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228 yang berbunyi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bermaksud dan bagi perempuan-perempuan itu hak yang sama sebagaimana kewajipan yang ditanggung oleh mereka menurut cara yang ma'ruf, yakni patut dan adil. At-tibaq dalam ayat ini ialah ma'ruf, yakni patut dan adil, dua huruf. Yang terakhir mukhtalafaini, yang ini dua perbezaan. Dan contohnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-122 yang berbunyi awama kana maitan fa ahyainahu, yang bermaksud dan adakah orang yang mati yang di hatinya dengan kufur kemudian kami hidupkan dia semula, yakni dengan hidayah petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ikram bin Arif Fashah, nombor metrik 067467. Baiklah, saya akan menyambung tentang anwa'ut tibaq. Apa yang dimasukkan dengan anwa'ut tibaq? Iaitu at-tibaq nau'an, iaitu tibaq terbahagi kepada
dua bahagian, iaitu yang pertama ialah tibak ijabi, iaitu apa yang dimasukkan dengan tibak ijab ni ialah perkataan berlawanan yang biasa. Okey. Contoh seperti siang dan malam. Okey, itu tibak ijab. Jenis yang kedua ialah tibak salbi, iaitu wahwa makhtilaf fihi diddan ijaban wasalban, iaitu di mana tibak salbi ini ialah perkataan yang berlawanan menggunakan perkataan negatif seperti tidak atau bukan. Contoh seperti lapar dan tidak lapar. Jadi ada perkataan tidak itu ialah tibak salbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Firdaus bin Adnan, nombor metrik 067483. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan tibak ijab. Okey, apakah yang dimaksudkan tibak ijab? Tibak ijab ni ialah tibak yang kedua katanya berlawanan itu tidak berbeza positif dan negatifnya. Okey, suatu jenis tibak ni dinamakan dengan tibak ijab bila di antara kedua kata yang berlawanan tidak mempunyai perbezaan dalam hal ijab dan salab. Okey, contoh bagi tibak ijab ni, ada dua contoh. Yang pertama, watahsabahum aiqazun wahum ruqud. Okey, maksud dia dan kamu mengira bahawa mereka itu bangun padahal mereka tidur. Okey, dari contoh ke atas ni kita menemukan dalam setiap kalimat tu terdapat dua kata yang berlawanan, iaitu kata-kata yang berlawanan dalam kalimat tersebut ialah aiqazun dan ruqudun, yang bermaksud bangun dan tidur. So, dan kedua kalimat yang berlawanan tersebut semuanya menggunakan bentuk ijab, iaitu bentuk yang positif lah. So, contoh yang kedua adalah al-adu yazharu si'ah wa yakhfi hasanah. So, maksudnya musuh itu menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Okey, dari contoh kat atas kita temukan dalam setiap kalimat terdapat dua kata yang berlawanan lah. Kata-kata yang berlawanan dalam kalimat tersebut ialah yazharu si'ah dengan yakhfi hasanah, iaitu yang bermaksud menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. So, kedua kalimat yang berlawanan tersebut semuanya menggunakan bentuk ijab. Okey, itu adalah antara sedikit berkenaan dengan tibak ijab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Tasnim bin Cik Lali, nombor matrik 067479. Jadi saya akan meneruskan lagi dengan penerangan tajuk tibak salbi. Tibak salbi ialah tibak yang negatif. Jadi tibak ni adalah ungkapan yang mengandungi dua perkataan dan berlawanan erti daripada satu kata sumber yang menunjukkan suruhan dan tegahan atau nafi dan isbat. Okey. Dan di bawah merupakan tiga contoh daripada tibak salbi. Okey, yang pertama, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Yang bermaksud mereka bersembunyi daripada manusia dan mereka tidak bersembunyi daripada Allah. Dan daripada ungkapan itu, daripada ayat itu, kita akan nampak tibak salbinya adalah yastakhfuna dan juga wala yastakhfuna. Yang bermaksud yastakhfuna adalah mereka bersembunyi dan wala yastakhfuna mereka tidak bersembunyi. Yang kedua, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang terlibat daripada kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi tibak salbi yang kita dapat lihat daripada ayat ini adalah la ya'lamun dan juga ya'lamun, yang bermaksud la ya'lamun tidak mengetahui, ya'lamun adalah mengetahui. Dan contoh yang ketiga, qala sumu'un wa nunkiru insya'na 'alan nasi qawlahum wa la yunkiruna al-qawla hina naqulu. Yang bermaksud, dan kita menafikan jika kita mahu orang mengatakan mereka, dan mereka tidak menafikan kata-kata apabila kita katakan. Jadi tibak salbi yang kita dapat lihat daripada ungkapan ini adalah wanungkiru dan juga wala yunkiruna, yang bermaksud dan kita menafikan, wala yunkiruna adalah dan mereka tidak menafikan. Sekian sahaja daripada penerangan tentang tibak salbi daripada saya. Terima kasih.